Minggu ini merupakan minggu belanjawan 2021 yang akan dibentangkan 2 hari lagi, tetapi hari ini tumpuan diberikan kepada pilihan raya Amerika Syarikat di mana pemilihan presiden ke-45 akan menentukan bukan sahaja masa depan Amerika tetapi juga masa depan seluruh komuniti global, ya, memberikan kesan bukan sebagai domestik tetapi juga hubungan antarabangsa dan diplomasi seluruh dunia. Tapi hari ini hanya 3 persoalan yang ingin Darah Muda utarakan dan kita jawab ialah berkenaan dengan apa ada dengan pilihan raya Amerika Syarikat, dan keduanya kita melihat sedikit ke belakang antara hubungan Amerika Syarikat dan Malaysia dan bagaimana pilihan raya itu memberikan kesan, dan juga yang ketiga ialah untuk kita melihat apakah peranan beliau ke hadapan bila kita sebut tentang demokrasi bukan sahaja di Malaysia, bahkan juga di seluruh dunia. Dan ketika ini bersama dengan saya ada dua orang tetamu yang akan bincangkan perkara ini secara tuntas, yang mana masing-masing mempunyai pengalaman yang tersendiri bila bicarakan tentang hubungan antarabangsa ini. Bersama saya ketika ini di talian merupakan Profesor Madya Dr. Kartini Abu Talib yang merupakan Timbalan Pengarah Institut Kajian Etnik kita, Universiti Kebangsaan Malaysia, dan juga Tuan Muhammad Fasha Mustafa, Peguam dan juga merupakan ahli jawatankuasa belia untuk hubungan antarabangsa dan diplomasi Majlis Belia Malaysia. Saya nak mulakan dengan Dr. Kartini, tapi saya perlu tanya khabar dulu orang Negeri Sembilan. Apa khabar Seremban ketika ini? Ya, Seremban ketika ini dalam keadaan ada banjir sedikit. Ya, dan esok dan tak esok pula akan ada PKPB. Di Pekat Seremban akan ada kawasan-kawasan yang red zone. Jadi sedikit berduka cita lah di Jadi sini. betul. Kita doakan yang terbaik untuk orang Negeri Sembilan. Ya, insyaAllah. Tapi Dr. Kartini, saya nak mulakan dulu dengan doktor, ya, berkenaan dengan apa yang doktor lihat, pemerhatian doktor tentang keputusan yang setakat kita ada ketika ini. Joe Biden nampak mendahului dengan 223 Electoral College undi. Tapi kalau tengok daripada graf dan juga peta ketika ini nampak sangat dikuasai oleh Republican. Jadi adakah kita akan berhadapan dengan 4 tahun lagi Trump ataupun 4 tahun baharu bersama dengan Joe Biden? Silakan doktor. Okey. Terima kasih banyak Irfan. Ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Memang benar kalau kita lihat kepada peta 50 state Amerika Syarikat tu, kita akan lihat banyaknya tanda merah. Tanda merah itu adalah lambang mewakili Republican, parti Republican. Cuma orang Malaysia perlu tahu, ya, kerana kalau daripada 50 state di 50 negeri di Amerika Syarikat ini, ada beberapa bahagian yang jelas menunjukkan penguasaan Demokrat dan juga Republican. Dan pembahagian bila kita lihat kepada Electoral College ini juga amat berbeza. Setiap negeri dalam Amerika Syarikat itu berbeza kerusi kepada elektor tadi. Kalau kita lihat setengah state tu mungkin ada 29, setengah state ada 34 elektor. Jadi melihat kepada population density ni, kita akan melihat berdasarkan pilihan raya beberapa negeri yang dikatakan swing state ataupun negeri-negeri penentu kepada kemenangan kepada presiden. Kalau tengok pada bahagian timur atau East Coast tu, bermula daripada New England, termasuklah Vermont, Massachusetts, New Hampshire, Connecticut, New Haven, Connecticut, New Jersey, itu semua adalah memang traditionally dikuasai oleh Demokrat. Begitu juga di sebelah Washington, Oregon, dengan California. Ini adalah negeri yang dikuasai oleh Demokrat, traditionally Demokrat. Dan ada beberapa negeri, lebih daripada 28 negeri, terutamanya yang terletak di Midwest Amerika tu, memang clearly traditional Republican. Tapi kita memang semua merah, tapi kita kena ingat oleh kerana pembahagian elektor itu bergantung pada bilangan elektor yang diberi itu tadi, tidak bermakna merah semua itu boleh memberi kemenangan, sebab dia bergantung kepada population density tadi. Sebab itu ada 4 negeri yang buat masa ini dalam election pilihan raya 2020 ni kita lihat sebagai swing state yang menentukan kemenangan. Florida dah jelas 97% counting itu
51-52 adalah kepada Trump. Maknanya Trump telah berjaya menguasai Florida. Sedangkan Florida, kita lihat dari segi sejarahnya ya, tahun 2000 ketika Bush Junior dengan Al Gore bersama bertanding untuk presiden sehingga melibatkan keputusan mahkamah, Florida itu menjadi state yang kontroversi ya, untuk menentukan siapa presiden. Tahun 2006 Jadi Florida saya kira ada lagi sekali. banyak ada. Ya, sekali. Silakan Kak. Okey. Barack Obama dengan Clinton dulu pun begitu juga Hillary Clinton, razor thin majority, dan akhirnya kita boleh nampak bagaimana Florida itu menjadi state penentu. Tapi kali ini bukan saja Florida, tapi mereka melihat kepada Ohio, melihat kepada Pennsylvania, Georgia dan juga North Carolina. Kalau ketiga-tiga state ini yang dikuasai oleh kedua-dua dalam tempoh yang berasingan. Florida, Pennsylvania, Georgia, North Carolina, ini kalau keempat-empat ini kalau swing kepada Demokrat dan Joe Biden adalah pemenang. Tetapi kalau retain kemenangan pada Trump, maka Trump lah yang akan jadi presiden ya. Besar kalau boleh kemungkinan. saya masukkan kepada Tuan Fasha berkenaan dengan pemerhatian orang muda. Tadi apa yang dijelaskan oleh Dr. Kartini tadi sangat penting untuk kita memahami konteks apa yang sedang berlaku ketika ini. Tetapi untuk belia, penerimaan kita itu saya kira berbeza. Saya kira penerimaan belia itu, kalau saya tengok di Twitter ketika ini, orang tak kisah pun apa yang berlaku di sana dan bahkan orang bertanya, tak ada kaitan dengan kami, tapi kita rasa macam berdebar juga. So mungkin sedikit perhatian daripada perspektif MBM, apa yang berlaku di Amerika Syarikat dan mengapa ia penting untuk kita di Malaysia. Ya, terima kasih. Seperti maklum bahawa sekarang ni masih lagi dalam proses pengundian untuk menentukan siapakah the next President of Amerika Syarikat ya. Jadi kalau kita tengok orang muda ni lebih tertarik kepada perkembangan terkini di media sosial. Tapi kalau mungkin saya boleh sentuh ya, mungkin tambah dari apa yang Profesor tadi sebut. Oh, banyak sentimen-sentimen yang menentukan untuk menentukan siapakah menang presiden, sama ada Trump masih lagi mengekalkan penggal kedua ataupun Joe Biden. Jadi mungkin saya ingat antara isu-isu yang mungkin tersebar luas di media sosial yang banyak juga dimainkan adalah berkenaan dengan isu kulit hitam. Yang mana kalau kita maklum beberapa bulan yang lepas, isu berkenaan dengan kematian George Floyd, iaitu orang kulit hitam yang dikatakan dianiaya oleh sekumpulan polis yang menyebabkan gerakan Black Lives Matter. Ini merupakan antara penyebab ataupun sokongan-sokongan yang menyokong kepada ke arah Demokrat. Jadi merupakan satu tekanan kepada Trump berkaitan isu-isu perkauman yang dikira masih lagi tidak selesai. Jadi sangat ini antara isu-isu yang dilihat oleh anak muda sebagai penentuan untuk menukar kepimpinan presiden di Amerika Syarikat sekarang ini. Tapi bagi kita di Malaysia, apakah kepentingan untuk kita peka dengan apa yang berlaku di sana? Dia sebuah negara yang 12 jam kalau naik kapal terbang tu lama nak sampai. Ya. Kalau di Malaysia, kalau kita kena lihat kepentingan Malaysia secara keseluruhan, walaupun ini merupakan satu pemilihan presiden negara luar, negara Amerika Syarikat, tapi kita kena ingat, saya mengambil contoh pada ketika Obama dalam mengekalkan dalam presiden dalam kepimpinan pentadbiran dia, beliau melancarkan TPPA. TPPA itu negara Malaysia antara yang telah berunding syara berkenaan dengan pelaksanaan TPPA, yang mana lebih kepada perdagangan bebas yang ada impak yang begitu luas dalam ekonomi negara kita. Tapi kalau kita lihat, sebab saja Trump menang, antara perkara terawal adalah membatalkan perjanjian TPPA yang diusahakan selama 7 tahun. Bayangkan selama 7 tahun berunding TPPA, Trump menang saja presiden kerana beliau mengamalkan dasar proteksionis. Ini beliau nak pelihara industri-industri di Amerika Syarikat, maka beliau terus batalkan TPPA. Jadi kalau kita lihat dan juga Trump juga mengambil pendekatan yang agak sedikit agresif dari segi ekonomi dengan negara China. Yang mana kita lihat negara Malaysia ini banyak bergantung ekonomi dengan negara China. Jadi pertembungan ekonomi antara Amerika Syarikat dan China ini juga sedikit sebanyak memberi kesan kepada negara kita Malaysia walaupun negara kita negara kecil. Jadi saya lihat bahawa pemilihan presiden yang Amerika Syarikat ini bukanlah perkara enteng kerana perkara ini memberi kesan sama ada secara langsung ataupun tidak langsung di seluruh dunia. Ya, menarik bila Fasha terus melibatkan, mengaitkan antara pilihan raya dan juga dasar ekonomi di bawah Presiden Trump 4 tahun yang lepas. Tapi saya nak masuk lebih mendalam bila sebut tentang ekonomi,
antara perkara yang dibuat di bawah kepimpinan Presiden Trump tahun ini sahaja kita dapat menyaksikan bagaimana adanya satu boykot atau ban terhadap produk-produk Malaysia. Kita ada boykot terhadap sarung tangan getah awal tahun ini, tapi kemudiannya dilaporkan sudah pun dibatalkan. Tetapi kemudiannya 1 Oktober, setakat 1 Oktober, ada ban yang baru iaitu disisihkan, diboykot produk minyak kelapa sawit di Malaysia di bawah FGF. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya memberikan kesan yang sangat besar, bukan walaupun industri yang besar, tapi yang memberikan soal pendapatan negara, soal pekerjaan, soal belanjawan juga akan memberikan kesan. Mungkin Fasha boleh berikan komentar lebih lanjut tentang perkara itu. Ya, kita juga isu lebih besar di negara kita inilah seperti maklum bahawa hari Jumaat ini Parlimen akan membentangkan, Menteri Kewangan akan membentangkan belanjawan ataupun bajet untuk tahun 2021 yang kita kira sangat-sangat penting kerana negara kita ini masih lagi dilanda wabak COVID, banyak ekonomi terjejas, di kalangan peniaga pun ramai yang kurang perniagaan, ramai yang hilang kerja. Jadi secara tidak langsung kalau kita lihat pemilihan presiden di Amerika Syarikat ini secara tidak langsung akan memberi kesan kepada market. Bila dah beri kesan kepada market di pasaran saham, setentunya akan memberi kesan kepada negara kita juga Malaysia. Kerana saya percaya juga kerajaan ini saat-saat akhir ini mungkin akan sedikit sebanyak ada pindaan. Belanjawan 21 bergantung kepada apa yang terjadi di dunia, termasuklah pemilihan Presiden Amerika Syarikat. Mungkin saya boleh sentuh sikit. Kalau macam di Amerika Syarikat, kalau kita lihat bahawa Joe Biden ini, dia lebih ke, saya menjangkakan beliau akan cuba mengusahakan Affordable Healthcare Act ataupun Akta Kesihatan yang pernah dijayakan oleh Presiden Obama pada ketika dulu. Ketika itu Biden menjawat jawatan Vice President. Kalau kita lihat Trump ini, Republican ini dia tidak sangat menyokong perkara-perkara sosial seperti kesihatan ini. Tapi kalau kita boleh kaitkan di Malaysia ini, mungkin saya boleh nak sentuh sikit kadar kesyukuran kita kerana kita perlu bersyukur Amerika Syarikat ini negara yang begitu maju, ketenteraan yang cukup hebat di dunia ini, tapi dari segi sudut kesihatan mereka tidak percuma. Jadi kalau kita baca memang banyak kes bahawa pesakit sampai bankrupt kerana tidak mampu menyediakan perbelanjaan kesihatan kerana mereka perlu insurans yang mahal. Juga banyak juga melibatkan kes-kes kematian kerana tak mampu nak bayar kos perubatan. Tetapi di negara kita Malaysia ini, kalau kita lihat perubatan ini kira murah dan juga boleh ditanggung ataupun hampir percuma. Jadi ini merupakan satu perkara yang kita kena berterima kasih. Bawa balik masuk Dr. Kartini. Doktor ada sebarang komen tambahan bersebut tentang dasar sebab bila presiden yang membawa dua agenda yang berbeza, Demokrat dengan cara dia, Republican dengan cara dia, mungkin kita perlu dengar juga daripada doktor tentang bagaimana ia akan berikan kesan kepada Malaysia untuk masa akan datang. Okey. Pada pandangan saya, kalau kita lihat kembali bilateral economic relation, hubungan ekonomi dua hala antara Malaysia dan United States, kalau kita lihat kembali data 2018, dagangan yang kita lakukan antara Malaysia dan Amerika ini melebihi 52.2 bilion, maknanya besar. Malaysia juga adalah negara yang ke-18, the largest trading partner dengan Amerika Syarikat, third largest trading partner among 10 Asian members in Southeast Asia. Jadi saya andaikan bahawa hubungan dagang antara Amerika dan Malaysia ini, siapa pun presiden, mereka akan terus mengekalkan keaktifan dalam hubungan bilateral economic relation. Macam yang tadi saudara Fasha. Yang dia nyatakan bahawa tentang kebangkrapan terhadap insurans kesihatan ini berbeza dan bergantung kepada negeri. Kalau you pergi ke Massachusetts, walaupun kamu adalah dianggap sebagai alien ataupun pendatang yang berada di Amerika Syarikat, duduk di Massachusetts lebih pada 2 atau 3 tahun, layak untuk mendapatkan bantuan Medicaid. Jadi di sini dia bergantung pada bagaimana dikotomi ataupun desentralisasi antara pusat dan negeri itu mempunyai kuasa otonomi untuk menentukan
apakah bentuk bantuan kesihatan yang boleh diberikan. Kalau negeri yang bankrupt itu mungkin di Florida di mana insurans kesihatan itu agak berbeza. Kalau di Massachusetts even you are as an alien dianggap alien, istilah dia alien bagi pendatang, and not a permanent US resident, tapi telah menetap bermasustatin selama lebih pada 2 atau 3 tahun, layak untuk mendapatkan Medicaid bantuan Doktor, kesihatan. kalau boleh saya bangkitkan soal bilateral, hubungan bilateral tu Doktor. Antara perkara yang kontroversi ketika ini ialah soal hubungan Barat dengan Islam. Dan di bawah kepimpinan Presiden Trump, antara perkara yang beliau lakukan ialah menormalisasikan hubungan di antara negara-negara Islam dan juga Israel. Dan yang dimulai dengan the deal of the century yang sangat dibanggakan oleh Trump walaupun tidaklah ada apa sangat ya. Tapi saya kira kalau sekiranya presiden yang sama meneruskan lagi 4 tahun, ia akan memberikan kesan yang sedikit unik bagi Malaysia sebagai sebuah negara yang mendukung Palestin, tapi dalam masa yang sama kita ada hubungan yang sangat rapat dari ekonomi dengan Amerika Syarikat. Saya nak mulakan dengan Dr. Kartini dan saya juga nak minta pandangan daripada Fasha. Silakan Dr. Ini agak menarik bila kita nak melihat perbandingan antara Demokrat dengan Republikan. Demokrat dengan Republikan ada beberapa isu tertentu mereka boleh berbeza 180 darjah. Tapi bila kembali kepada Israel, Republikan dan Demokrat itu kedua-duanya sebenarnya menyokong negara Israel. Okey. Sebab itu kalau saya katakan siapa pun presiden, when it come to certain issue, kembali kepada isu-isu tertentu terutama sekali yang melibatkan Israel, sama ada Republikan atau Demokrat, kedua-duanya akan menyokong Israel. Cuma Republikan mungkin ada sedikit reservation terhadap mekanisme two-state resolution, tapi mereka mana-mana Republikan, Demokrat akan menyokong Israel. Kembali kepada kalau bagaimana approach mereka. Kalau boleh saya masuk kepada Fasha, kalau lagi nak dengar sikit daripada pandangan daripada gerakan belia kita berkenaan dengan isu ini. Silakan. Ya, kalau kita lihat bahawa Trump dikatakan mengagung-agungkan atau membanggakan dengan deal of the century itu, tapi kalau kita lihat, saya juga bersetuju dengan Prof bila mengatakan mana-mana presiden pun saya pasti bahawa keutamaan Amerika Syarikat itu dijadikan satu perkara yang penting. Yang mana kalau kita lihat mana-mana presiden dulu pun memang negara Israel itu telah disokong ataupun didokong. Walaupun daripada parti Demokrat, Republikan pun hampir tidak berubah sokongan kepada Israel ini. Jadi ini bukan satu perkara yang kita kena take note lah. Ya. Doktor, kalau boleh saya nak bangkitkan juga berkenaan dengan apa tindakan kita. Ya, sebab perkara ini terlalu international, ia terlalu diplomasi. Ya, sampai apa tindakan belia daripada pandangan seorang ahli akademik yang sudah pun mempunyai pengalaman yang panjang bersama dengan orang Amerika Syarikat, apa yang kita boleh buat di Malaysia yang memberikan kesan dengan masa panjang? Silakan Doktor. Okey, pada saya belia boleh terus memainkan peranan sebagai aktivis. Masih perlu terus mendukung kepada idea keamanan untuk rakyat Palestin dan keamanan untuk Islam dan Muslim di Timur Tengah. Yang itu kita kena ada pendirian kita sendiri. Tak perlu kita patuh kepada Amerika Syarikat yang jelas bila mana berkaitan dengan kebajikan Israel, mana-mana presiden akan mendukung dan menyokong Israel ataupun Zionis. Yang ini kita ada jelas pendirian. Kita kena tegas belia dan Malaysia akan terus mendukung sebuah negara yang bebas merdeka di bawah Palestin, bukan di bawah Zionis. Yang itu jelas. Dari segi demokrasi, Doktor, bila sebut tentang Al Gore dan juga Bush, bila sebut tentang Clinton dan juga Trump, pertembungan itu sangat kuat, tetapi demokrasi itu terus terjaga. Sedangkan ini soalan besar di Malaysia, soal pilihan raya, soal kepimpinan eksekutif, soal parlimen. Jadi apa yang kita boleh belajar daripada pilihan raya ini untuk kebaikan demokrasi di Malaysia? Okey. Pertama sekali kita kena faham bahawa sistem dua parti ini hanya boleh berlaku di Amerika Syarikat. Sebab apa? Parti Demokrat dan Republikan ini telah awalnya Demokrat tertubuh 1824. Ramai penganalisis di luar sana sering keliru mengatakan bahawa Malaysia ini menuju ke arah dua parti sistem. Tak kena. Kerana yang ada di Malaysia ini adalah lebih kepada gabungan
kepada parti-parti yang membentuk grand coalition, tak sama. Kemudian yang kedua dari aspek demokrasi, benar ya, saya kira literasi demokrasi di Malaysia dan di Amerika, Malaysia jauh lebih baik. Kalaulah Amerika masih lagi menyokong kepada Trump, saya menganggap ianya irrelevant lah. Sebab balik kepada apa yang telah dibincangkan, Trump dengan jelas sifatnya adalah rasis. Dia tidak malu untuk menyatakan dia adalah carrying the white man burden. White supremacy itu masih lagi kukuh dalam konservatif ideologi Republican. Yang itu tu saya akan persoalkan sebab Amerika selalu mengatakan bahawa dia cuba membawa demokrasi kepada negara luar, sedangkan pengurusan dalam negara dia juga tidak bersifat demokratik, terutama sekali kalau kita melihat kepada kes George Floyd. Dan banyak lagi kita boleh lihat melibatkan bagaimana white supremacy itu tidak mendukung minoriti. Jadi itu kita boleh question, kita boleh persoalkan apakah makna naratif demokrasi yang berbeza antara Barat, berbeza di Amerika, dan naratif demokrasi yang berbeza di Malaysia. Kita tak boleh nak Saya nak satu. ajukan soalan yang sama, Doktor, kepada Fasha tentang apa yang beliau boleh buat. Sebab saya kira soalan ini penting, memandangkan ia soal masa depan negara kita, tapi kita nak belajar daripada orang lain. Biasanya kita mengagungkan, bukanlah mengagungkan, kita mengangkat tamadun Barat sebagai contoh, gold standard. Tetapi saya kira itu tak berlaku ketika ini. Jadi apa yang kita perlu belajar, memberikan kesan kepada beliau dan juga masa depan negara kita. Silakan. Ya, kalau kita lihat bahawa macam doktor katakan tadi, walaupun Amerika Syarikat itu dilihat sebagai satu negara yang begitu menjunjung demokrasi, tapi akhirnya Trump terpilih sebagai presiden. Walaupun banyak, kalau kita lihat Trump ni sebenarnya kalau kita lihat media di Barat itu banyak mempemainkan beliau sebagai presiden yang tidak bertindak presidensial. Dari segi percakapannya, dari segi tingkah laku pun memang tidak nampak kepimpinan presiden. Tapi masih lagi beliau dipilih sebagai presiden mutlak Amerika Syarikat. Dan juga kalau kita lihat pun, yang masa sekarang pun masih lagi sengit. Bukan lagi orang cakap Biden tu confirm menang, tidak. Tapi masih lagi dikatakan sengit. Jadi sokongan pada Trump itu masih kuat. Jadi saya kira belia di Malaysia ni harus belajar bahawa demokrasi itu amat penting. Jadi di sini every votes matter. Jadi di Malaysia ni kita belajar apabila tiba masanya kita perlu membuat pilihan raya umum katakan, sudah tentu bahawa semua belia perlu memainkan peranan untuk memilih pemimpin yang boleh memimpin negara ini ke arah yang lebih baik. Semana kita maklum bahawa dengan krisis COVID yang masih lagi tidak selesai, dengan krisis COVID datang lagi dengan krisis ekonomi, jadi negara perlukan kepimpinan yang stabil. Kalau saya bersentuh sikit di Amerika Syarikat itu, walaupun mereka ini bergaduh nak memilih Trump atau Biden, akhir sekali mereka ada merupakan satu presiden yang jelas. Jadi presiden ini mutlak pilih kabinet, jadi tak ada isu nak mengugut. Tapi di Malaysia ni terbalik ya, sebab kita pakai sistem Westminster yang mana jadi kita memilih ahli parlimen itu pula akan memilih di kalangan mereka itu menjadi Perdana Menteri. Jadi di situ ada sistem bargain di kalangan ahli parlimen. Jadi itu menyebabkan negara kita ni apabila majoriti itu tipis tidak stabil. Berbeza dengan negara mengambilkan sistem presiden seperti Amerika Syarikat. Jadi yang boleh saya katakan dekat sini, bila kita harus main peranan, apabila tiba masanya harus mengundi parti ataupun individu yang betul-betul boleh memimpin negara kita. Fasha, mungkin yang terakhir sekali dalam 1 minit ini, apakah harapan dan juga satu tujahan yang Fasha boleh berikan kepada belia kita untuk benar-benar memberikan perhatian dan keprihatinan kepada isu demokrasi? Mungkin kita letih dengan politik, tetapi tanggungjawab demokrasi sebagai rakyat Malaysia tak boleh diabaikan kan? 1 minit, silakan sebagai penutup. Ya, sebagai penutup saya boleh katakan bahawa walaupun kita boleh katakan tak minat politik, tapi kita kena faham dengan politik ni kita memilih pemimpin. Pemimpin ini akan merencana rasa-rasa ataupun polisi yang memberi kesan secara langsung ataupun tidak langsung kepada kita semua. Macam saya katakan tadi, pemilihan Trump sudah membawa polisi yang berbeza kepada Amerika Syarikat. Macam di negara kita, apabila kita memilih pemimpin, sudah pastinya pemimpin itu menentukan dasar ataupun polisi yang memberikan kesan secara langsung kepada kita. Jadi Malaysia ni seperti katakan tadi, kita masih lagi dilanda wabak COVID, jadi kita dalam proses pemulihan dan juga kemudian dah pulih itu kita nak perkasa ekonomi. Tapi dalam memulih dan perkasa ekonomi itu kita perlukan satu politik yang stabil, satu kerajaan yang stabil. Jadi untuk itu, belia kita yang saya boleh sampaikan dekat sini, mana yang lagi belum daftar mengundi, wajib harus daftar mengundi. Kerana apabila tiba masa dan ketikanya, semua kena daftar dan mengundi. Itulah yang saya katakan.
Every vote Ya, matters. saya betul. Jadi yang terakhir mungkin Dr. Kartini, soalan yang sama iaitu apakah yang pesanan yang doktor boleh berikan kepada belia kita untuk memastikan bahawa mereka ini tidak mengabaikan tanggungjawab mereka sebagai rakyat Malaysia dalam konteks demokrasi seperti mana yang sedang berlaku di Amerika Syarikat. Saya rasa belia kita perlukan sedikit lagi mungkin jentikan untuk memastikan mereka tidak lari daripada tanggungjawab itu. Silakan doktor. Okey, saya kira literasi dan kesedaran kepada tanggungjawab sebagai pengundi kalau di Amerika dia dah ubah istilah dia tak ada kata lagi voters tapi lebih kepada elector maknanya mereka yang bertanggungjawab untuk mengundi dan untuk menarik minat orang muda juga struktur kepada bentuk mengundi itu juga harus berubah Saya cadangkan supaya Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia memikirkan cara mengundi yang lebih sesuai di Amerika sekarang oleh kerana COVID-19 mereka telah mencipta undi bersifat drive-thru Saya tak tahu Malaysia boleh atau tidak drive-thru di mana mereka boleh mengundi. Saya fikir kalau drive-thru tu ramai orang muda yang sikapnya pragmatis dan praktikal akan turun mengundi Maknanya kita kena pelbagaikan bentuk mengundi. Selain daripada undi pos tu memang kerap lah dan jelas di Amerika, tapi kali ini dia memperkenalkan drive-thru undi maknanya boleh masuk memandu dan meletakkan kertas undi dalam box yang telah disediakan. Jadi mungkin orang muda akan tertarik dan boleh menarik minat mereka bukan saja bersifat literasi. Literasi itu harusnya bersifat continuous konsisten untuk memaklumkan memberi takrifan literasi kepada orang muda. Tapi cara bagaimana kita mengurus undi juga harus berubah sesuai dengan sifat orang muda. Baik, terima kasih banyak Dr. Kartini dan juga Pasha bersama kita di Darah Muda. Walaupun ketika ini masih lagi belum tak tahu keputusan pilihan raya di Amerika Syarikat, tapi saya kira yang penting bagi kita ialah untuk kita memahami demokrasi dan seperti mana Dr. sebut tadi, apakah lagi langkah-langkah yang boleh kita ambil untuk memastikan partisipasi yang lebih aktif dalam kalangan belia. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Kartini dan juga Pasha bersama dengan kita dan seperti biasa message komuniti yang ingin saya sampaikan terus patuh pada SOP, disiplin untuk kita memutuskan rantai COVID-19 sehingga kita menang insya-Allah. Sekian daripada saya Irfan Faruqi, jumpa lagi di Darah Muda.